Astaghfirullahaladzim. Innallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramin Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة علمي ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa nabil murtada wa ala alihi wa sahbihi alladzina bazalu nufusahum yabtahuna fadlan minallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi pengurusi masjid serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati Tuan Imam 1 dan Imam 2, Tuan Bilal, yang dihormati mungkin ada ketua kampung, yang dihormati barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Khabar kabeh waras, alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, ya, yang tidak terbilang, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan semoga nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita
yang tidak terbilang tersebut, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang dirazai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi dipanjangkan umur. Banyakkanlah kita berdoa semoga sepanjang kita hidup di dunia ini, sakibaki umur yang ada ini, dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah, diam tak diam kita pada malam ini terbenam matahari tadi, kita dah masuk 23 ya. Terbenam matahari tadi 22 lah. Matahari dah 23 Syawal 1443 Hijriah. Jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan banyakkanlah kita berdoa semoga amalan kita, lagi-lagi amalan dalam bulan Ramadan ya, dan amalan kita dalam bulan Syawal ini dan seterusnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga banyakkan kita berdoa, semoga kita dipanjangkan umur, dapat menemui bulan Ramadan dan bulan Syawal yang akan datang hingga beberapa ketika. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada melakukan kesalahan dan kesilapan. Terutamanya saya ini banyak bercakap ya. Apabila banyak bercakap, sudah barang tentu banyak salahnya lah ya. Jadi harap dapat dimaafkan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, saya ingin membawa satu ya, berkenaan 5 jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Rasulullah kepada umat-umatnya, termasuklah kita, yang mana Rasulullah berdoa ada 5 perkara yang diberi kelebihan pada umatnya yang tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. 5 perkara ini adalah jasa daripada Rasulullah. Rasulullah mohon pada Allah supaya diberikan kelebihan pada umat-umatnya yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, mudah-mudahan dapat menyuntik semangat kita dalam meningkatkan amal ibadah kita. Lagi-lagi di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, dalam selepas kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan selepas bulan Ramadan ni kita bertambah baik akan amalannya. Kalau tuan-tuan lihat kata seorang namanya Abu Nadrah ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Raudatul Ulama, ada menyatakan ada 4 perkara amalan, ada 4 perkara amalan sekiranya dia tidak bertambah baik, tandanya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah. 4 perkara amal ibadah ni, selepas 4 amalan ibadah tu dilakukan, kalau selepas itu dia tak bertambah baik amalannya, kata Abu Nadrah, menandakan amal ibadah itu, salah satu tanda amal ibadahnya tak diterima oleh Allah. Tapi kalau 4 amalan ni dilakukan, selepas dilakukan 4 amalan ni kok bertambah baik, maka itu menandakan salah satu tanda amal ibadahnya tersebut diterima oleh Allah. Saya tak sebut bahasa Arabnya lah. Yang pertama, selepas dia berpuasa bulan Ramadan, selepas dia menghadapi puasa bulan Ramadan, amalannya kok tak bertambah baik. Contohnya bulan Ramadan, alhamdulillah sembahyang subuh dapat berjemaah sama-sama. Lepas sahur sebab itu sahur disunatkan melambatkan sahur. Habis waktu sahur aja masuk waktu subuh. Jadi isolongo masjid. Tekan 29 Ramadan, 1 Syawal terus tak nampak sembahyang subuh. Contoh, tapi bukan orang sini. Ini orang kutub utara yang tak ada orang. 1 Syawal orang ketok, 2 Syawal orang ketok, sampai habis Syawal. Nampak lagi nanti bulan Ramadan akan datang, baru nampak sembahyang subuh berjemaah. Maksudnya tak ada peningkatan. Ataupun hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, selepas puasa bulan Ramadan, nak puasa 6 kok tak puasa-puasa. Besok, lalas sampai habis bulan Syawal. Contohnya, itu petanda puasa bulan Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya Allah Taala Maha mengetahui. Terima tak terima tu Allah Taala. Itu sebagai motivate, kata Abu Nadrah. Jangan tuan-tuan nanti balik tu tengok, Haji punya puasa ni bulan Ramadan lepas tak diterima oleh Allah tau. Kenapa?
Wong bulan Ramadan aku tengok lunga masjid sembahyang subuh kok wis bulan Syawal ora ketok-ketok. Sapa sing ngomong? Osak Kamal, kuwi lah kok lunga masjid ora gelem. Jangan pula itu Allah Taala yang Maha mengetahui. Tapi sebaliknya, kalau lepas bulan Ramadan kok istiqomah, bertambah baik akan amalannya. Walaupun dah habis bulan Ramadan, sebelum Ramadan sembahyang subuhnya tak berjemaah. Masuk Ramadan tu mula berjemaah. Kok seterusnya masuk bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah kok dah istiqomah solat berjemaah sembahyang subuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Bulan Ramadan lepas sembahyang baca satu makro, baca satu makro, baca satu makro sembahyang Quran. Masuk bulan Syawal kok rajin juga baca Quran. Wah, bulan Ramadan rajin puasa sudah barang tentu. Masuk 2 Syawal kok dah puasa sunat Syawal contohnya. Itu petanda, kata Abu Nadrah, amal ibadahnya puasa dan amal ibadah bulan Ramadan diterima oleh Allah. Yang kedua, yaitu amalan, tanda amalan itu tidak diterima oleh Allah, yaitu amalan orang balik haji. Ini mungkin ada yang pergi haji, balik umrah. Lepas balik haji dia tak bertambah baik amalannya. Masa dekat Masjidil Haram, ulang alik sembahyang dekat Masjidil Haram. Sembahyang subuh pukul 3 dia dah pergi. Apa lah? Sembahyang zuhur gitu juga. Dia jarang sembahyang dekat maktab. Dekat Masjid Madinah pun tak tinggal sembahyang dekat Masjid Nabawi. Maksudnya dekat Mekah dia rajin pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, tapi bukan balik ke Kampung Baru, tak balik ke tanah air haram ke masjid. Dekat Mekah sana pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram ke masjid pula. Itu tandanya ibadah hajinya itu mungkin tidak diterima oleh Allah. Tandanya salah satu tanda. Tapi kalau balik sebelum pergi haji, ya Allah, pergi masjid sembahyang Jumaat aja. Itu pun oleh kerana sembahyang Jumaat tak boleh buat kat rumah. Kalau boleh buat kat rumah, aku sembahyang kat rumah, kena pergi juga. Tapi lepas balik haji, alhamdulillah, kaki masjid. Lepas orang yang terlawar pula pergi masjid, buka pintu masjid, berubah lebih baik. Itu tandanya, salah satu tandanya mendapat haji yang mabrur. Ini pun jangan menghukum orang pula. Balik nanti pergi rumah tuan haji. Haji pergi haji sebelum PKP kan? Haji punya haji tak diterima tau. Kenapa? Tak pernah nampak kat masjid pun lepas tu. Jangan, itu bukan kerja kita. Ngajak tak apa. Bukan menghukum macam kita. Yang ketiga, tanda amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia pergi berjihad pada jalan Allah. Dia pergi berjihad pada jalan Allah, tuan-tuan. Lepas balik berjihad, dia lagi bertakwa kepada Allah. Saya nak ambil satu contoh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni, tuan-tuan, panglima perang yang begitu hebat. Kalau diceritakan, tuan-tuan, tubuh badan Khalid bin Al-Walid ni penuh dengan bekas-bekas luka, anak-anak. Kalau anak-anak kita bekas luka kerana up motor. Pergi sekolah, diberi kebenaran naik motor, di up. Dia anak saya tak kata anak orang lah, anak saya. Saya ni walaupun badannya kurus, nyambil-nyambil anaknya 5, lanang kabeh. Nyambil-nyambil main-main dapat kembar, nombor 3 dengan nombor 4. Ini dah tak sekolah tapi sekolah biasa. Saya tengok motornya tu, belakangnya tu platnya pecah. Dah ada ini memang dibuat up lah ya. Badannya luka bukan kerana up motor ataupun sebagainya, tapi Khalid bin Al-Walid penuh badannya bekas-bekas luka pergi berjihad. Kena anak panah, kena pedang dan sebagainya. Tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid ni panglima yang perang begitu hebat. Dalam sejarah, tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid ni ketika dia mengetuai peperangan belum pernah mengalami kekalahan. Sampailah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin, yang mana Khalid bin Al-Walid telah diperintahkan oleh Sayyidina Umar supaya meletakkan jawatannya sebagai panglima perang. Khalid bin Al-Walid tak ambil hati pun. Tak ambil hati. Lepas dah diletakkan jawatan tu, walaupun sebab-sebabnya dia tak tahu ketika itu, dia dengan rela hati letak jawatan. Kemudian ada arahan pergi berjihad, dia pergi lagi. Walaupun jadi tentera biasa.
Sahabat-sahabat yang lain pun pelik. Wahai Khalid, kowe kan wis dilucuk ke jawatan. Kok lunga meneh kenapa? Tapi tak cakap Jawa tuan-tuan. Kok lunga meneh wis ora jadi panglima kok apa kok ora lunga meneh kenapa? Kalau kita belum tahu mungkin merajuk tuan-tuan. Dilantik sebagai pengungsi contohnya. Tiba-tiba orang tak pilih, merajuk terus. Tapi bukan orang sini. Ini contoh, jangan kaitkan tak. Ini contoh. Terus tak nampak dekat masjid ni. Ambil hati. Tapi Khalid bin Al-Walid ni dia kata, aku pergi berjihad ini bukan kerana Sayyidina Umar. Aku pergi berjihad ini bukan kerana nak dipanggil pahlawan. Aku pergi berjihad adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda jihadnya itu jihad yang diterima oleh Allah. Dan yang keempat, apa tanda orang yang sakit itu sakitnya sebagai penebus dosa? Selepas dia sakit, dia bertambah baik akan amalannya. Itu tandanya sakitnya sebagai penebus dosa. Sebab itu tuan-tuan, sakit ni merupakan satu nikmat juga tuan-tuan. Kita jangan mengeluh, kena redha. Sebab orang sakit ni ada 3 kemuliaan. Pertama, satu peringatan daripada Allah. Betul? Terutamanya ingatkan mati. Mengingatkan mati. Kadang-kadang kita masa sihat kakinya tak kena gaut. Sihat gitulah. Tapi pergi masjid jarang sekali, sembahyang Jumaat aja contoh. Suaminya, isinya bagi nasihat, bang, abang ni handsome sangat. Sayang abang. Tapi kalau abang pergi masjid lagi kita sayang abang. Abang ni bukan subuh zuhur, kita ni dah isyak bang. Kubur semakin dekat. Lagi-lagi rumah kita ni dekat kubur bang. Pergilah masjid. Bising mefu, ada lunga-lunga tu. Aku reti lah, wis ora payah diajar. Aku biar sekolah tekan jahat, wis sekolah rantai. Tak dengar. Lepas tu Pak Imam pula nasihatkan. Haji, pergilah masjid. Senang jumpa haji. Kita pun sama-sama lah, bukan lama nak pergi masjid. Bising je mam. Kubur masing-masing lah. Aku keneng lah untuk lawan apa untuk. Wah, sampai situ pula. Tak nak dengar kata. Tiba-tiba dia metik kelapa sawit, minta-minta janganlah. Ini contoh. Ketiban kelapa sawit, keneng sikilit tugel loro-loro. Dah terlantar dekat hospital. Minta-minta dijauhkan tuan-tuan. Ini cerita je. Dah terlantar, masa itulah dia sadar. Ya Allah, sebelum ni tak sadar. Ya Allah, masa kaki aku sihat, aku tak pernah pergi masjid. Lepas tu imamnya pula nilai ziarah, pengusi masjid ziarah. Lagi berepet. Ya Allah, isi aku nasihat aku nak dengar. Imam aku nasihat kubur masing-masing. Ya Allah, apa yang kau istighfar betul. Nanti kalau aku sihat ya Allah, aku nak rajin pergi masjid ya Allah. Kok lepas sehat, kok lumur tenang. Insaf betul-betul, itu tandanya sakitnya sebagai penebus dosa. Tapi nek lebar sakit balik semula, itu di antara tandanya sakitnya bukan penebus dosa. Jadi kelebihan sakit tu, satu menginsafkan, mengingatkan Allah, mengingatkan mati. Nombor 2, sakit sebagai penebus dosa. Nombor 3, kemuliaan orang sakit tuan-tuan, doanya mudah dimakbulkan oleh Allah. Sebab apa? Orang sakit ni jarang melakukan maksiat. Kalau dia kaki nombor, selalu begini nombor. Dia dah sakit terlantar, nak beli nombor ke? Saya tak mungkin. Kalau belum sakit mungkin zikirnya asal tersandung apa? Tunggul sialan, sebutnya sial lah apa. Apabila sakit, Allah. Contoh. Jadi kalau kita jumpa ziarah orang sakit, selain kita doakan dia, kita minta dia doakan kita. Tuan Haji, saya doakanlah Tuan Haji semoga cepat sihat, sabar dalam menghadapi sakit ini. Tuan Haji kena kuat semangat. Dan Tuan Haji doakan saya. Saya ni sebenarnya ingin sangat nak mengerjakan haji. Doakan saya lah, mudah-mudahan saya dapat panggilan haji. Orang sakit itu doakan. Mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi 4 amalan lah yang mudah-mudahan kalau dia bertambah baik. 4 amalan tu menandakan tuan-tuan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi tuan-tuan, saya terus masuk dah lari tajuk tuan-tuan. Apakah kelebihan yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan pada umat-umat yang terdahulu? Pertama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya dilipat kali gandakan oleh Allah setiap peramal dia lakukan.
dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Ya. Saya nak ambil satu contoh tuan-tuan. Apa pahalanya dilipat kali gandakan? Contohnya, kita masih bulan Syawal ni, hari ni 23, iaitu mengamalkan puasa sunat 6. Rasulullah telah bersabda tuan-tuan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud wa Tirmizi, man shoma ramadhana summa atba'ahu bis-sittina min sawali kana kasaumid dahri. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, kemudian maka diiringi akan dengan dia puasa 6 hari daripada bulan Syawal, nascaya adalah ia seperti puasa setahun. Kan besar ganjarannya tu. Sebab tu kalau kita baca kitab Sabilal Muhtadin, ya, kenapa ada ulama menghuraikan hadis tersebut, diumpamakan puasa setahun selepas puasa sebulan Ramadan diiringi puasa 6 hari dalam bulan Syawal, sama ada sebaik-baiknya puasa 2 Syawal dah mula sampai 7, tu kalau boleh lah. Kalau tak boleh pun dalam bulan Syawal lah, selang-seli pun tak jadi masalah. Seumpama dia puasa setahun. Ada ulama menceritakan, contohnya puasa bulan Ramadan 30 hari, dilipat kali gandakan 10 kali ganda. 30 darab 10 sama dengan 300, betul? Yang 6 hari Syawal tu 6 darab 10 60. 300 tambah 60 360. Kaya hari setahun. Ataupun tuan-tuan, bulan yang lain ada 12 tahun tuan-tuan, 11 bulan tu kalau boleh 1 bulan 3 hari puasa sunat. Kalau boleh tuan-tuan. Kalau boleh hari ni puasa, hari esok tidak. Hari ni puasa, esok tidak. Macam puasa Nabi Daud. Kalau saya lain pula, hari ni puasa, esok tidak. Esok tidak, esok tidak. Esok tidak, esok tidak. Itu saya lah tuan-tuan, ya. Kalau boleh hari ni puasa, esok tidak. Hari ni puasa, esok tidak kalau boleh. Kalau boleh setidak-tidaknya, kalau malasnya pun kalau boleh sebulan 3 hari. Jadi kalau 11 bulan darab 3 sama dengan 33 hari. Dikalikan 10, 330. Campur Ramadan 30, 360. Jadi puasa setiap bulan 3 hari itu bersamaan macam puasa setahun. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kata Kahbul Ahbar, ya, seorang pendidik masuk Islam, seorang dia Kristian, lepas tu dia masuk Islam dalam zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diberi 5 kemuliaan. Bukannya tadi, ya, ni kata Kahbul Ahbar. Pertama, umat Nabi Muhammad ni umurnya pendek-pendek dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kalau kita lihat dalam kitab perukunan, tuan-tuan ada tak kitab perukunan ni? Ada, ya, dulu kan ada kitab perukunan yang rapat-rapat tulisannya tu. Sekarang dah dimodernkan, ada tulisannya dah dibarukan. Nabi Daud umurnya, ada sekali riwayat umurnya pirang tahun. Nabi Adam 930 tahun. Dekat masjid ni ada 930. Tak ada, nak cari 93 pun bayar. Nenek saya 94. Tapi dah ingat-ingat lupa lah tuan-tuan. Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Ibrahim 195 tahun. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak 137 tahun. Nabi Allah Yaqub 144 tahun. Nabi Allah Sulaiman 180 tahun. Nabi Allah Zakaria 300 tahun. Nabi Allah Su'aib 254 tahun. Nabi Allah Hud 165 tahun. Nabi Isa ketika hidup di dunia sebelum diangkat oleh Allah ke langit, ketika itu usianya 33 tahun. Tapi Nabi Muhammad wafat, ulama menyatakan 63 tahun. Jadi average bahasa Inggerisnya. Umur umat Nabi Muhammad ni antara lingkungan biasanya 60 hingga 70. Ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqalluhum min yajuzu zalik." Riwayat Tirmizi 3550. Kata Rasulullah, umur umatku di antara 60 hingga 70. Kata Rasulullah, umur umatku ni antara average-nya 60 hingga 70. Ada tak yang lebih 70 ada tak? Kata Rasulullah, wa aqalluhum man yajuzu zalik.
Apa maksudnya wa kum min zalik? Amat sedikit yang lebih daripada itu. Lebih 70 ada, 71 ada, 72 ada, 82 ada. Tapi bilangannya amat sedikit. Dekat masjid ni ada tak lebih 70? Ada, tapi tak ramai. Siapa yang lebih tu alhamdulillah. Ya, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong. Wah, Tuan Haji. Wan Haji umur dah 82 tahun, boleh pergi masjid lagi. Tengoklah kita. Tiap-tiap hari makan tokat Ali. Umur atuk-atuk kita, keturunan kita memang panjang-panjang. Atuk saya 110 baru mati. Apa? Jangan. Jangan sombong, ya. Tapi bukan tuan-tuan. Saya tuan-tuan nak cerita sikit tuan-tuan. Ini bukan cerita Quran, bukan cerita hadis. Saya ada pergi satu tempat tu menyambut Isra' dan Mi'raj. 3 tahun dia panggil saya. Bual-bual lah, bukan nak ceramah pun. Masuk tahun keempatnya semalam ni, dijumpa juga, tapi saya kena COVID. Saya tak dapat pergi. Kalau ada lagi jumpalah. Ada seorang atuk tu umurnya dah 92. Boleh pergi sembahyang naik motor lagi. Tak pakai cermin mata, gigi penuh, tak macam yang cakap. Yang saya pelik tu tuan-tuan, saya handphone pun handphone Xiaomi. Masa tu handphone Lenovo, tak macam lah Abang Ali ni punya mahal-mahal ya. Orang tua atuk tu pakai handphone Apple keluar lah. Apple keluar tu iPhone tu kan. iPhone ni kalau orang tak pandai memang payah nak guna. Saya pun tak pandai. Ada tapi tak pandai nak guna. Pakai iPhone. Baca Quran, saya bagi kertas tu macam cara baca tak pakai cermin mata. Lepas makan itu, makan berjemaah itu, Tok, saya nak tanya sikit lah Tok, saya nak belajar. Atuk apa petua umur Atuk boleh panjang macam ni ya? Malam-malam boleh naik motor, boleh baca tak pakai cermin mata. Apa tu Ustaz? Wong aku belajar karo Ustaz, kok Ustaz takoni aku? Saya tak ngajar kan, saya cakap tadi bual-bual aja. Mintalah tu. Apa tu? Semangat. Saya pun ngendek sampailah naik motor. Dia nak naik motor tu saya dekat lagi. Ustaz Tok bagilah tahu tu. Pertama dia kata, akhirnya dia beritahu juga. Ni petua lah. Saya ni panjang umur dengan izin Allah. Tu betul lah jawapannya tu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tak macam tadi, keturunan kita panjang-panjang umur. Sombong. Dikaitkan dengan Allah. Alhamdulillah saya panjang umur ni dengan izin Allah. Ginilah Ustaz. Kita ni hidup kena happy lah. Happy ni maksudnya jangan happy dulu lagi. Maksudnya happy dia tu berdasarkan syariat Islam. Atuk ni memang happy orangnya. Mukanya ya Allah tak pernah nyungut gitu. Macam ceria je. Mudah senyum dan sebagainya. Yang keduanya Ustaz, kadang-kadang orang makan sekarang ni dia bukan minta barakah. Kebanyakan orang sekarang ni makan minta penyakit. Makan jangan minta penyakit Ustaz. Betul, saya yang mati betul. Jangan makan durian. Kolesterol tinggi. Kadang-kadang dia begitu. Jangan makan kambing, nanti tersumbat jantung. Selalunya belum makan. Jangan makan, nanti gula naik. Belum makan dah minta penyakit. Cakap minta barakah, baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu setiap jangan kena baca minta barakah, jangan minta penyakit. Yang ketiganya tuan-tuan hadirin hadirat, dia suka bersedekah. Walaupun sikit, kalau ada budak-budak tu walaupun gula-gula dikasih, ada duit dikasih, kalau mesti rambutannya bawa. Yang keempatnya tuan-tuan, apabila dia makan, ni petua Ustaz Barisah pun ada cakap, kalau makan kambing, hai kambing, aku nak makan kau jangan makan aku. Itu dalam Quran tak ada. Itu petua dia lah. Nak buat boleh, tak buat tak apa. Tapi yang penting tu minta dengan Allah, minta barakah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi jangan kata pula, wah kata Nabi umur umatku antara 60 hingga 70. Aku mesti 40 baru urung 60. So ini harap mati. Ocok. Ada juga umat-umatnya tak sampai 60. Ini pun banyak. Rakan-rakan saya pun ramai yang dah tak ada. Ibaratnya tuan-tuan, kata mbah saya lah, mbah saya. Umur ni ibarat kalau kita pergi pokok kelapa. Pokok kelapa tahu pokok kelapa? Kalau kelapa tua gugur tu biasa.
Betul? Kelapa tua tu ibaratnya umur yang dah banyak lah, umur dah tua, umur lama, gugur, mati, meninggal dunia biasa. Tapi kadang-kadang masih cengkeh, masih bunga pun gugur. Kadang-kadang masih cengkir pun gugur. Kadang-kadang masih beluluk pun gugur. Kadang-kadang dah degan. Degan, kelapa muda. Sedap, airnya diminum, isinya buat rucuh air kelapa tu. Ibaratnya remaja pun kadang-kadang boleh gugur. Kadang-kadang disambut beledek, sak tandang, sak pokok-pokok mati. Satu keluarga mati semua. Mustahil tak? Tak. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang itu, tidak terdahulu ataupun terkemudian walaupun satu saat sekalipun. Jadi tuan-tuan, umur pendek ni kok istimewa, kenapa ustaz? Katakah buah ahbab, umur umat Nabi Muhammad pendek ni istimewa. Apabila umurnya pendek-pendek, tak sampai 1000 tahun, 800 tahun, 300 tahun pun tak sampai, kelebihannya, maka dosanya tak banyak dilakukan. Betul? Kalau umurnya panjang 1000 tahun, mungkin dosanya banyak. Habis ustaz, memang betul. Kalau umurnya pendek, dosanya tak banyak. Tapi ya pahalanya tak banyak. Kalau umur umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun, ya pahalanya banyak. Sebab itu Rasulullah berdoa supaya umat-umatnya dilipat kali gandakan akan pahalanya. Betul. Contohnya tuan-tuan hadirin hadirat, kalau bulan Ramadan malam Lailatul Qadar, kalau berketepatan lebih baik daripada 1000 bulan. Ataupun contohnya amalan harian yang kita jangan tinggalkan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sekejap lagi nanti kita boleh buat lepas sembahyang Isyak. Dah Isyak belum? Nanti dia beritahu dah Isyak belum? Belum, nanti dia beritahu. Belum lagi. Contohnya kita ambil satu-satu contoh amalan. Tuan-tuan pun dah belajar, tapi kadang-kadang nak buat dia abot loh tuan-tuan. Kadang nak buat, saya ngomong je loh. Dolok kanan wis balik, dolok kiri wis balik. Walah, balik juga lah. Apa dia? Sembayang sunat ba'diyah selepas Isyak, sembayang sunat 4 rakaat selepas sembayang fardu Isyak. Kadang-kadang boleh buat juga. Saya tahu, boleh buat pula tuan haji ni. Disodok pula hatinya. Tengok aku. Orang dah balik, aku sembahyang sunat selepas Isyak ba'diyah 4 rakaat tau. Tengok setan bisik tu. Yang lain tu imam pun buat 2. Contoh. Tengok setan goda. Jangan pula, wah aku dah tak ikhlas ni, baik tak payah buat deh. Jangan terus tak buat. Aku buat pun tak ikhlas, buat apa, balik aja. Jangan. Itu setan. Kita kalau ada macam tu, banyakkan istighfar banyak-banyak. Sekali tak cukup, 2 kali tak cukup, banyak istighfar. Ataupun banyakkan baca la haula wala quwata illa billah. Sebab apa tuan-tuan? Sembahyang sunat 4 rakaat selepas Isyak ini, tuan-tuan nanti buka kitab Hidayatus Salikin 103. Itu rujukan yang mudah tuan-tuan. Rasulullah SAW telah bersabda, man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailah, wa man shalahunna ba'dal isya kana kamislihina min lailatul qadr. Ya rawahu Tabrani. Tuan-tuan, sesiapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur, qabliyahnya tuan-tuan 4 rakaat, maka ia seperti mengerjakan sembahyang tahajud semalaman, ya. Dan sesiapa yang sembahyang 4 rakaat selepas sembahyang Isyak, maka seumpamanya ia sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam tuan-tuan dapat ganjaran macam malam Lailatul Qadar. Itu untungnya berlipat kali ganda tuan-tuan. Untungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpulanglah tuan-tuan, tuan-tuan nak buat 4 rakaat 2 salam ataupun 4 rakaat 1 salam pun boleh. Kalau 4 rakaat 1 salam saja, aku sembahyang sunat Isyak 4 rakaat, ya, ba'diyah kerana Allah Taala. 4 rakaat ni kalau nak buat, sama ada nak baca tahiyat awal boleh, tak baca tahiyat awal pun boleh, terus saja. Surahnya macam mana Ustaz? Surah tu sunat kan tuan-tuan. Ambil yang mudah. Contohnya kalau dah baca kitab Idaman Penuntut, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhan, rakaat kedua baca Qul a'udzu bil falaq, rakaat ketiga baca Qul Allah, ya. Rakaat ketiga baca Qul a'udzu bil falaq, rakaat keempat baca Qul a'udzu bin
pindah. Surah hafal Ustaz, ya orang pengen baca ya doa apa. Sah juga kan, sunat tuan-tuan. Ataupun yang sebaik-baiknya buat 2 rakaat pun boleh. Ya. Yang susahnya kalau tak buat tuan-tuan. Mula-mula memang berat tuan-tuan. Walaupun nampak kepenak ya tuan-tuan, tapi tak semua orang terpilih tuan-tuan. Ya. Itu contoh. Jadi yang pertama tuan-tuan, kelebihan umat Nabi Muhammad ni dilipat kali ganda. Yang kedua, umat Nabi Muhammad ni cilik-cilik dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kalau Nabi Adam diceritakan tingginya 60 hasta. Bukan hasta kita, hasta macam tu. Ketika itu tuan-tuan ada 60 hasta. 6 kaki adalah. Betul. 60 hasta tak ada. Tinggi berapa meter tu. Loh, cilik-cilik kok istimewa tu Ustaz? Cilik-cilik tak mulia? Ya mulia. Kalau bayangkan kita tingginya 60 hasta, macam 3 tingkat bangunan, apa kelebihannya? Kos hidupnya kecil. Kalau kita badannya bersogek tinggi, berat 10 kilo cukup sebulan. Agak-agak beri baju raya cukup 4 meter. Ya tak cukup. Macam saya ni badannya montel sikit, bukan gemuk, montel ya. 4 meter setengah. Kalau buat baju batik 2 meter tak cukup. Kawan-kawan 2 meter. Saya kalau 2 meter lengannya tak dapat. Kena 3 meter. Jadi untung umat Nabi Muhammad ni kecil-kecil, maka kos hidupnya kecil dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Nombor 3, umat Nabi Muhammad ni lemah-lemah dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kita kuat macam mana pun jangan sombong. Umat dahulu lagi kuat. Contohnya Nabi Musa. Dalam kitab Mar'atus Salikin ataupun dalam Qisasul Anbiya, Nabi Musa gagah tak gagah? Diceritakan dia pakai baju 2 lapis, bulu roma tak tombang. Tuan-tuan pakai baju bulu roma tombang tak? Pakai baju kemocok tu. Ada? 1 lapis dah tombang. Nabi Musa 2 lapis kemocok itu. Lebih daripada 2 baru tombang. Kan diceritakan Nabi Musa, seorang Bani Israel, seorang pengikut Fir'aun, gaduh. Tengah gaduh-gaduh nampak Nabi Musa, Bani Israel ni, orang Bani Israel. Wahai Musa, tolong aku, ki pengikut Fir'aun ki gaduh karo aku. Tolonglah aku. Tapi orang ngomong Jawa lah. Kan ngomong Arab dia kok bingung pula. Saat tenan ni pun aku orang ngomong Arab. Wah ini tolong aku gini. Jadi Nabi Musa pun datang nak nolong. Ditumbuk pengikut Fir'aun tu. Orang suruhan Fir'aun ditumbuk. Niatnya bukan nak bunuh, numbuk tu biar jangan gaduh. Sekali tumbuk mati. Gagah lagi. Kalau saya tumbuk pun mungkin giginya patah ke apa. Ni sekali tumbuk mati tuan-tuan. Jadi kalau kita ni umat Nabi Muhammad segagah-gagahnya, lebih gagah umatnya dahulu. Apa sebabnya lemah-lemah? Supaya kita jangan sombong. Kita jangan sombong tuan-tuan. Ada kelebihan jangan sombong. Sombong tu adalah sifat iblis. Yang keempat, umat Nabi Muhammad ni miskin-miskin dibandingkan umat yang terdahulu. Umat dahulu lagi kaya-kaya. Ini jangan baru sawit satu tan 1000 lebih sikit, wah mesti dedeng. Melakukan wis lain. Selorong si murah rajin ngomong masjid, wis larang, wis orang ketok ning masjid. Contoh. Ini contoh cerita lah. Jangan. Umat yang dahulu lagi kaya-kaya. Dan yang kelima, umat Nabi Muhammad ni umat akhir zaman, kelebihannya dia dalam kubur tak lama. Untuk menunggu hari kiamat. Dibandingkan umat-umat yang terdahulu dalam kubur lagi lama. Betul, nak nunggu hari kiamat. Contohnya umat Nabi Nuh. Oh lama tak nunggu hari kiamat? Lama. Kita ni umat akhir zaman. Jadi kalau dah mati dulu semua hari kiamat, tak lamalah nak menanti hari kiamat. Sebab tu dalam kuburnya, kalau kuburnya jadi taman-taman surga tak apa. Tapi kuburnya kalau jadi salah satu gaung api neraka, oh siksa tuan-tuan dalam kubur tu. Itu 5 kelebihan umat Nabi Muhammad. Jadi pertama tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni pahalanya dilipat kali gandakan. Nombor 2, apa kelebihan umat Nabi Muhammad yang kedua? Dah isyak? Belum ni? Belum. Yang kedua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihannya selain daripada dilipat kali gandakan pahalanya, dia diampunkan dosanya dan diberi hasanat. Dapat pahala, diampunkan dosa. Ni tak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Ada isyak azan dulu ni kita sambung ni sikit.
Asyhadu an la Allahu Akbar Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma rabb hadhihi wa tamam salatu wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'asukum mahmudan ladzi wa innaka la tulikul mi'ad wa bi fili wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Sama sikit lagi boleh Tuan-tuan hadirin hadirat, yang pertama tadi pahalanya dilipat kali gandakan. Yang kedua yang dimintakan oleh Rasulullah, dimohonkan oleh Allah oleh Rasulullah kepada Allah, supaya umat-umatnya ni selain dapat pahala, diberi pengampunan dosa di atas amalan yang dilakukan, dapat hasanat, dapat diampunkan dosa. Kadang-kadang ada hamba Allah ni, dia rajin melakukan amal soleh, tapi dalam masa yang sama dia lupa mohon keampunan kepada Allah. Jadi ada amalan-amalan ni tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Amalan-amalan ni kalau dilakukan dapat pahala, dapat hasanat, diampunkan dosa, dan kadang-kadang dinaikkan darjat. Contohnya tuan-tuan dah lakukan tadi, daripada rumah nak pergi ke masjid, lagi-lagi dalam keadaan berwuduk, lagi pada rumah mengamalkan sunnah Nabi, langkah kaki kanan, baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setiap langkah tu tuan-tuan, jangan pula nanti motonya dibuang semua, aku melaku ajalah, ojo dikuang kai aku ya. Naik motor ke naik kereta semua tu ada ganjaran Allah Ta'ala yang maha mengetahui ya. Setiap langkah tu diampunkan, diberi pahala, diampunkan dosanya, malah ada setengah riwayat dinaikkan darjat. Tengok, dapat pahala, diampunkan dosa daripada rumah sampai ke masjid. Apa lagi amalan? Kita berwuduk, dapat pahala, dapat menggugurkan dosa, terutamanya dosa-dosa yang kecil. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, walaupun sing diomong tapi saya tengok 28 tu ada majlis lagi tu, kawan saya tu daripada UTSM saya alhamdulillah. Kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, setiap saat dapat pahala, diampunkan dosa. Ada setengah riwayat tuan-tuan ya, bersama-sama kita ni ada dalam duduk majlis zikrullah ada 70,000 malaikat bersama kita. Dan selepas majlis ilmu tu habis,
malaikat ini akan mempersembahkan kepada Allah. Ini cerita yang mudah lah tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada malaikat. Allah Ta'ala tak tanya pun, Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tanya, wahai malaikat, bagaimana hamba-Ku yang kamu tinggalkan tadi? Ya Allah, hamba-Mu yang aku tinggalkan tadi, dia sembahyang maghrib, duduk nyenuk zikir, lepas sembahyang ba'diyah maghrib dia dorong majlis ilmu, ya Allah. Wah. Apa yang dibelajar? Dia cerita tentang amal soleh, ya Allah. Balasannya pahala dah dimasukkan dalam surga. Lalu Allah Ta'ala tanya, wahai malaikat, adakah hamba-hambaku yang dalam masjid tadi pergi duduk ataupun dalam menuntut ilmu, masjid menuntut ilmu, dia pernah nampak surga? Dia tak pernah nampak, ya Allah. Kalau aku nampakkan surga macam mana? Oh, kalau hamba-Mu dinampakkan surga, ya mandak kenteng. Wah, mandak kenteng beramal ibadah. Surga ni nikmatnya tak terbayang tuan-tuan, tak terfikir, tak terlintas, tak pernah kita lihat. Wah, contohnya bidadari dalam surga. Kita nak besok nak dapat bidadari dekat dunia, jaga mata. Jangan tengok benda-benda maksiat. Sekarang nak tengok benda maksiat tak payah keluar, dekat ujung jari aja. Wong baru tadi saya tengok ceramah gitu, kok keluar gambar wedok. Astagfirullahalazim. Dak-dak juga tengok ni. Orang ditelok piye? Nak tengok ke tak? Nak tengok ke tak? Nak tengok ke tak? Ditekel ngono, ditikok mandak gede pula. Okey. Kan? Sabar, terus skip aja. Insya-Allah. Nama kalau cantik-cantiknya dekat dunia pun perempuan tu tak dapat menandingi bidadari. Wang bidadari ni kalau terselak dia punya kain penutup mukanya tu, kita ternengok wajah bidadari tu diceritakan terus jadi koyo bukan mengong tau. Koyo temenong ngono lho. Apa jenenge? Orang koyo angau. Orang apa? Orang doyan mangan, doyan ngombe, kaya kita mbiyen ndelok tunang kita ngono. Oh, kilingan. Saking wayune. Sekiranya apa tu ludahnya tu jatuh dekat lautan, air lautan tu menjadi madu manisnya. Lepas tu ada sahabat, banyak lagi lah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, dekat surga tu boleh tak? Dia malu lah tanya Rasulullah, boleh tak? Itu kan, boleh tak? Saya baca gitu. Ketika itu diberi kekuatan 100 kali ganda kekuatan dekat dunia. 100 kali ganda kekuatan tuan-tuan. Tuan-tuan di sini berapa? Ada yang 4 dekat sini? Lah satu pun bis. 100 kali ganda kekuatan tuan-tuan. Begitu juga selera makan, minum 100 kali ganda. Anak cerita tu tuan-tuan. Jadi hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Dia tak nampak surga, tak pernah nampak surga. Apa lagi yang dicerita? Oh, dalam majlis ilmu dia cinta maksiat. Maksiat ni dapat dosa, tempatkan neraka. Lalu Allah tanya malaikat, wahai malaikat, adakah hamba-hambaku pernah nampak neraka? Tak pernah nampak, ya Allah. Kalau aku nampakkan neraka, oh, dia lagi insaf. Lagilah takut nak melakukan maksiat. Betul tuan-tuan? Neraka ni tuan-tuan kan pernah dalam hadis Nabi, Rasulullah tengah duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada benda satu jatuh berdentum. Tung jatuh. Tapi bendanya tak nampak. Bunyi apakah? Rasulullah tanya, bunyi apa tu wahai sahabat? Sesungguhnya Allah dan Rasul lagi mengetahui. Kata Rasulullah, itu adalah bunyi batu yang dilontarkan dalam neraka jahanam dah 70 tahun. Daripada atas nak jatuh gaung ke bawah tu 70 tahun baru sampai dasar ke api neraka jahanam. Buka dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tuan-tuan. Oh, itu neraka pula. Jadi kalau dinampakkan neraka macam mana? Umatmu kalau hamba-Mu kalau dapat neraka, you lagi pedih. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai para malaikat, maka aku ampunkan dosa-dosa orang yang duduk pergi dalam majlis ilmu. Lalu malaikat kata, ya Allah, ya Allah. Malaikat tanya pula, semua diampunkan ke ya Allah? Banyak-banyak orang nuntut ilmu tadi, ada yang tak ikhlas pergi majlis nuntut ilmu. Tapi bukan tuan-tuan ya. Bukan tuan-tuan. Ada di antara yang pergi majlis nuntut ilmu ni, ada yang tak ikhlas. Dia pergi majlis nuntut ilmu kerana apa? Dia kerana nak lari daripada isinya yang suka meletih. Kan ada isteri yang suka meletih, bukan isteri tuan-tuan. Dekat rumah habis aja, tak hidupkan radio pun tak apa. Abang ni baliklah lambat nak duduk, abang ni makan tak bersih lah, tak nak basuh pinggan lah. Abang ni kalau letakkan kain kenapa macam roti canai dah tua-tua, cubalah disakutkan.
Oh, semuanya dibibil. Oh, daripada isteri aku bibil, baiklah aku duduk dalam majlis ilmu, aman, tentram. Maksudnya dia pergi masjid kerana nak lari daripada bibilan isteri, tuan-tuan. Tak apa-apa, ikhlas kan, tuan-tuan? Macam mana ya Allah? Ada yang tak ikhlas tu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai malaikat, ku ampunkan juga dosa-dosa yang datang masjid untuk ilmu ni walaupun tak ikhlas, daripada berkat orang-orang yang ikhlas tadi. Jadi terima kasihlah orang yang ikhlas semua ni jadi mudah-mudahan diampunkan dosa kita. Okey. Jadi ada ganjaran umat Nabi Muhammad ni dapat pahala dan dapat pengampunan. Nombor 3, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan pada umat-umat yang terdahulu, ada pahala yang berkekalan. Yang tak diberikan pada umat-umat yang terdahulu, ada yang pahala berkekalan. Walaupun dia dah mati, pahalanya tu terus mengalir. Ni kita jangan tak ambil pot langsung, rugi. Kalau nak baca ni ada yang 7. Saya baca hadis yang selalu kita dengar, iaitu 3 amalan ni jangan kita tinggalkan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adama qata'a amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah." Rawahu Muslim. Apabila mati anak Adam itu terputuslah amalan, melainkan 3 perkara yang walaupun dah mati tapi pahalanya terus mengalir. Saya nak ambil satu contoh, ilmu yang dimanfaatkan. Kita tuan-tuan jangan kata, "Walau ustaz, macam mana kalau saya nak ngajar orang ilmunya tak ada. Sekolah biarnya monteng ai." Dulu saya sekolah Arab, kalau tak hafal saya tak datang. Saya sendiri tuan-tuan. Kawan saya sampai nyari ngupah-ngupik. Habis datang aja suruh ngapal apa tu namanya i'rab. Cikgu ngajari bahasa ngomong Jawa karo Arab. Jawa ni aku paham, saya ngarap ya aku ora paham apa i'rab ni. Jadi kalau tak hafal nanti malu tau makwanya dekat belakang. Oh cuti. Tapi nyesal juga saya dah tua-tua ni. Saya pun tapi habis tuan-tuan baca Arab baca mai. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Setidak-tidaknya kalau kita tak dapat mengajar orang ramai, setidak-tidaknya kita mengajar keluarga kita. Ajar isteri kita, anak-anak kita. Sebab itu orang pasapah, orang Jawa kan bagus. Orang laki ni nak jadi suami kena ada 5 ngah. Ngomai, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Ni pasapah Jawa. Pertama orang laki ngomahi. Dah berumah tangga kena sediakan rumah semampunya. Isteri kita pun kena reda. Kalau mampu rumah batu ya rumah batu, kalau batang buluh ya batang buluh. Ya, rumah. Yang kedua ngingoni ni nafkah zahir. Pakaiannya, makan minumnya, kalau ada bibik ya sediakan bibik ya ikut kemampuan. Nombor 3 ngeloni. Nafkah batin. Kalau tidur aja berubatlah dulu. Ya? Kan cari ubat. Nanti kalau tak ayu. Ini jadi kat masjid dia tu balik pula. Nombor 4. Nombor 4 ni ngayemi. Ni orang lelaki ni kadang-kadang beri kedamaian dalam rumah tangga. Tolonglah tuan-tuan. Kalau satu pun tak beri kedamaian, janganlah 2 tuan-tuan. Susah nanti. Ni kadang-kadang isi kita tanya, "Bang, tengah hari ni nak makan apa bang ya? Anak kita balik loh bang ni. Lepas PKP ni kan boleh balik. Raya dulu tak habis lagi nak ni belah abang ni. Nak makan apa bang ya? Nak masak apa anak kita balik?" Buat bodoh je nyetat motor lungo. Macam mana isi kita? Apa salahnya? Alah yang apa yang ayang rancang, ayang masak tu abang ikut aja. Sedap bagi ayang, sedap dah bagi abang. Pun okey lah, betul tak? Sekali kita pujilah. Ini kalau kita duduk warung, warungnya rondo kayak enak tenan ah. Wedangnya orang manis banget. Ya orang pahit, enak tan. Puji sampai tak habis-habis. Lepas sembahyang isyak pun terus saja puji. Isterinya masak dah 30 tahun tak pernah puji. Cuba apa salahnya? Ayang buat cekodok je. Ya Allah sedapnya. Patutlah abang tadi nak ngeteh tak jadi. Rupanya ayang buat cekodok. Makan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sedapnya ya, cekodoknya lembutnya. Ya Allah. Suka tak dia? Percayalah tiap hari dia buat cekodok tuan-tuan. Gembira. Tak jadi betes. Rasulullah macam itulah. Sayyidatina Aisyah masak sup masin kan? Dia nak tegur tu hikmah. Ya.
Rasulullah ni, akhlak Rasulullah ni, ya Allah, luar biasa tuan-tuan. Apa contoh akhlak Rasulullah yang kita tak nak tiru pun susah lah. Memang susah lah. Mungkin saya pun tak terbuat. Rasulullah tak pernah memaki makanan dalam seumur hidupnya. Pernah tak kita maki makanan? Kadang-kadang dapat percuma pun kita komplain. Hari raya ni waktu buka kan ada garek mangan lo, bengi-bengi kok seko lemak. Tengok kek nyembik ngono, bengi-bengi seko lemak. Sambal muasin. Nah, tengok, itu percuma. Rasulullah sekali pun tak pernah memaki makanan. Nak makan, tak makan, Rasulullah diam. Ya. Dan yang akhir sekali, orang lelaki ni kena ngayomi, maksudnya beri ilmu. Itu penting, kena sampaikan. Walaupun kita tak boleh sampaikan ilmu yang ketinggi-tinggi, jangan sampai tak ambil pot langsung. Semua kita serahkan guru-guru. Kita setidak-tidaknya bab sembahyang kita ajarlah. Bab baca Quran kita ajarlah. Nak sini nak, cucunya baik. Cucu. Jangan main gepeng aja sini dekat atuk. Atuk nanti nak ajarkan baca tahiyat akhir. Nanti kalau cucu dapat, atuk bagi hadiah, duit raya. Merah ni. Baca ikut atuk. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Cucu kita tak hafal, jadi hafal. Diterangkan ni gunahnya, kena tekan sikit, ni maksudnya apa. Kita masih hidup, cucu baca, dapat tak pahala? Kita mati, cucu baca, dapat tak pahala? Dapat pahala. Jangan sampai tak ambil pot langsung, rugi nanti kita. Ya. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab Tazkirah fil Awalil Maut, wah ia pernah panjang, wal umuri wal akhirat, tuan-tuan, ada 3 saat tuan-tuan kita sangat takut nak dapat keputusan. 3 saat ni tuan-tuan kita sungguh berharga dan takut nak dapat keputusan. Macam tuan-tuan dulu masa pandemik kena swab test, kan? Mula-mula saya dulu kena swab test mula-mula, pakai gelang putih tu banyak kali tuan-tuan. Masa kali pertama juluk hidung tu, ya Allah, nak dapat keputusannya suruh duduk kan, duk. Selalu baca selawat dalam sembahyang aja. Contoh, itu pun wajib. Kalau tak wajib, tak mungkin tak baca. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Dengar kawannya, kamu positif. Astaghfirullahaladzim. Oh, istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Baru nak dapat keputusan swab test pun dah berdebar. Tapi 3 masa ni sangat berdebar. Pertama, ketika kita nak dapat suratan amal. Oh, berdebar. Terima sebelah kanan ke belah kiri? Belah belakang. Itu yang kita sangat takut. Nombor 2, sangat berdebar ketika di Al-Mizan. Al-Mizan ni ditimbang, kan? Amalan kita ditimbang, anggota badan kita ditimbang, suratan amal ditimbang. Masa tu sungguh gemetar, kita nak tahu keputusan. Sama ada dosanya lebih banyak ataupun pahalanya lebih banyak. Diceritakan, saya teringat kisah yang diceritakan oleh seorang ulama, Allah yarham, Syekh Muhammad Fahmi Zamzam. Ya. Dia cerita, tuan-tuan, saya lupa dalam kitab apa, tapi ada dalam penerangannya. Ada seorang hamba Allah tu ditimbang amalannya di Al-Mizan. Nampak pahalanya, pahala puasa bulan Ramadan. Oh, ini pahala sembahyang sunat ba'diyah selepas isyak, contoh. Oh, ini pahala bersedekah buat bubur lambuk. Oh, ini pahala bersedekah tolong Pak Haji tu tayar motornya bocor. Wah, nampak sebelah. Oh, ni dosanya nampak. Dosa mengumpat. Ini dosa curi kelapa sawit dekat sepadan kebun. Nampak dosanya. Tiba-tiba ditengok dosanya lebih banyak sikit aja daripada pahala. Jadi miring sebelah. Maka tepatnya mana? Masuk neraka dulu. Tiba-tiba tuan-tuan diceritakan ada segumpal awan, macam segumpal awan ataupun dalam karung yang dalamnya tak nampak. Karungnya tu ataupun segumpal awan tu duduk dekat neraca pahala. Tiba-tiba pahalanya jadi berat. Wah, dosanya menjadi ringan. Jadi dia pelik. Ya Allah, ni pahala apa ya Allah? Ni pahala apa ni ya Allah? Aku tak nampak pahala apa. Tadi pahala nampak kan? Pahala apa? Ini adalah pahala orang-orang yang soleh melakukan amalan. Orang-orang yang melakukan amal so itu orang-orang yang soleh yang buat, bukan aku. Tapi dia beramal soleh adalah hasil daripada tunjuk ajar ilmu kamu yang dimanfaatkan. Contohnya tuan-tuan ngaji. Wah, besok dapat memberatkan timbangan. Dan yang ketiga, amalan yang ketiga yang sungguh takut ketika kita di titian sirat.
Ketika kita di titian sirat besok takut sama ada lepas ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, itu ilmu yang dimakan. Dan yang ilmu yang amalan yang berkekalan lagi, iaitu doa anak yang soleh. Jadi sebab itu kita disuruh berumah tangga. Di antara kita sebab berumah tangga supaya nak mendapatkan zuriat yang soleh ataupun solehah. Jadi kalau yang tak ada tu carilah tuan-tuan ya. Ya Bu. Sebagai penutupnya, kenapa doa anak yang soleh ni sangat berharga? Dalam hadis Nabi SAW riwayat Tabrini, dalam kitab cara mendidik anak mengikut sunnah, Rasulullah telah bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajati 'abdi shalih fil jannah fa yaqulu ya rabbi anna li hazihi fa yaqulu bi istighfari waladikalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat daripada seorang hamba Allah yang soleh dalam surga. Kemudian dia berkata kahinanan. Gini tuan-tuan, ada hamba Allah ni, dia dah masuk dalam surga, tapi surga yang nombor 8, pintu yang ke-8. Tiba-tiba Allah Ta'ala pindahkan dia, dinaikkan darjat surga pintu yang ketiga contohnya. Dia pun berasa pelik. Ya Allah, aku kenapa dinaikkan taraf ni? Aku sembahyang sunat badiah, kadang buat kadang tidak. Sembahyang berjemaah pun isi bibir baru pergi. Baca Quran pun malam Jumaat aja tu pun kadang-kadang ada nasi ambang, kalau tak aku tak pergi. Wah, aku puasa sunat pun, puasa nafs awal pun boleh dikata 2. Apa? Macam mana aku boleh naik taraf surga ni? Itu satu contoh. Ibaratnya tuan-tuan, dekat rumah tinggal berdua, anak-anak dah berjaya rumah masing-masing. Suami kata, yang kita pergi makan angin dekat Melaka yang yuk. Okey bang, bawa beg. Nak sewa hotel 5 bintang tak mampu. Pergi hotel 1 bintang aja. Hotel 1 bintang RM50 ke RM80 lah. Tolak beg sendiri. Abang ni makan angin pun pergi hotel 1 bintang, syukur. Sejiran kita tu tak pernah pergi mana-mana. Pergi Pak Yani Batu Pahat aja. Ni abang dari Melaka, syukur, alhamdulillah. Lepas tu dah bayar RM80, buka pintu hotel tu. Hotel RM80 ditolak, klakek lubang. Hotel kok pintunya lebih cantik rumah kita, kok bunyi klakek gitu. Wah, beg ni tarik lagi. Penat betul lah boyok banyak. Masuk, baring dekat katil. Katil ni sekali baring, klapek. Loh, kok koyo papan sekeping orang empuk gitu. Wah, nak buang air kecil pula lah bang. Pergi bilik air. Bilik airnya dipusingkan, kepala paipnya tanggal. Ya hotel murah, kepala paip RM2.20. Jadi, tengah duduk gitu, ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf, ada seorang pemuda datang pakai baju hotel lah, orang pekerja hotel. Tuan Haji Kasim ke ni? Ya, saya Tuan Haji Kasim. Ada sini Haji Kasim. Kalau ada minta maaf lah, nama sama. Ni Tuan Haji Kasim. Ya, saya Tuan Haji Kasim. Minta maaf Tuan Haji Kasim, saya diarahkan bos saya, Haji Kasim ni suruh kemas barang-barang semua dekat hotel ni. Ya, saya dah bayar. Saya baru masuk, tangan nak check out. Dia check out saya dah bayar. Saya bukan suruh menghalau Tuan Haji. Tuan Haji kemas packing barang ni, Tuan Haji kena pindah hotel yang sebelah depan tu. Hotel 5 star. Saya tak ada duit, saya cuma ada duit. Dah bayar RM80 ni pun baki nak duit makan kat warung ni. Itu pun warung mama aja, bukan kat hotel makan. Tak apa, Tuan Haji kemas. Dah kemas je. Tuan Haji nak tarik beg. Tak payah tarik, pekerjanya tarik beg. Pergi hotel 5 bintang. Tadi yang 1 bintang buka pintu klekek itu kan. 5 bintang imbas dia, sup, kredek, terbuka sendiri. Ya Allah, begnya nak kali tak payah angkat, Tuan Haji masuk aja. Tuan Haji pun tadi baring dekat tilam. Tadi hotel 1 bintang, klepek itu. Hotel 5 bintang baring, syuuuh, masuk dalam. Mumbul, fup, puh, sangking empuk wah, pergi bilik air. Tadi sekali pusing, kepala paip tanggal. Ni sekali dah bilik air, cari kepala paip tak ada. Yang tempat cangkong tu tak ada. Mana ni? Lah, kok ada tisu, kok nggo tisu ki piye ki? Bingung. Rupanya pakai tekan aja. Dia tembak lagi bawah. Saya dah pernah tuan-tuan, saya mula kerja dulu khusus kat hotel. Jakun lah, nyari kepala paip tak jumpa. Ada punat saya tekan, rupanya dia tembak daripada bawah tu. Sakit tu. Sampai meloncat ke atas. Betul ni pengalaman saya tuan-tuan. Lepas tu buka kepala paip, gak singki. Pusing belah kiri, rupanya air panas. Pusing belah kanan, air sejuk. Wah,
Hebat betul macam surga. Boleh cakap macam surga tak? Tak boleh. Surga lagi tak terbayang tuan-tuan. Macam istana okey sikitlah. Macam istana. Lepas tu, okey Tuan Haji. Okey Tuan Haji. Okey Dik, adik tu pun nak bergerak. Minta maaf Dik. Dik, saya nak tahu. Pak cik tak mampu nak bayar ni. Pak cik jangan risau. Tuan Haji jangan risau. Semua dia disponsor. Sponsor siapa? Saya terpaksa cakaplah. Tuan Haji tanya, ini anak Tuan Haji yang bayar tadi, yang dekat Australia tu. Semua disponsor anak. Ya Allah, ibaratnya macam tadilah tuan-tuan. Ini pahala apa ni ya Allah, kau aku naik taraf surga kau sampai pintu nombor 3 ni ya Allah. Sembahyang sunat pun jarang, baca Quran pun jarang. Ini pahala apa? Allah Taala berkata apa? Fa yaqulu bi istighfari waladikalak. Wahai Tuanku, daripada mana setinggi-tinggi derajat ni aku peroleh? Kata Allah, ini disebabkan permohonan keampunan oleh anak-anak kamu. Jadi tuan-tuan, kita jangan lupalah doakan mak ayah kita, ya. Jadi saya setakat itu saja. Insya-Allah next month kita sambung lagi. Ada 2 lagi pahala jasa Rasulullah kepada kita yang tidak diberikan pada umat-umat yang terdahulu. Sebelum saya akhir ini, minta tolong bagikan ni. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bolehlah baca tersebut. Kelebihan-kelebihan tu ada kat situ. Kenaan bacaan pertama iaitu berkenaan membaca ayat kursi. Selepas solat jangan tinggallah ayat kursi, kerana itulah di antara amalan yang mempercepatkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Dan satu lagi, amalkanlah doa dalam kitab tersebut, dalam kitab Wasaul Afra, Wasialul Aflah. Amalkan doa yang dinyatakan dalam penerangan tersebut. Doa apa tadi tu? Yang awal tadi tu. Saya dah lupa lah tuan-tuan macam ni. Tadi saya ingat tuan-tuan. Ya, jadi mudah-mudahan nama kitab tu dekat ujungnya. Pangkal awal kitab tu. Dan bacaan alhamdulillahillazi lam yatahi walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minazul wa kabbirhu takbira. Itu adalah bacaan yang sunat kita baca tuan-tuan selepas kita memberi salam, ya. Selepas kita baca fil alamin innaka hamidum majid, kita biasa tambah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang pendek lah, naik panjang dia lagi. Lepas tu kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sunat kita menyapu. Sambil nyapu tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashab anil hamma wal hazan. Kemudian sebelum istighfar, sunat kita baca yang tadi itulah, surah Al-Isra ayat 111. 111 ya? Betul tak? Alhamdulillahillazi lam yattahi walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minazul wa kabbirhu takbira. Kemudian barulah istighfar. Kelebihannya dia dinyatakan dekat situ. Jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.